Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersifat adil dan juga untuk bersifat ihsan yang terbaik. Dan apabila kita bercakap tentang Nabi SAW, Nabi merupakan salah seorang ataupun orang yang paling tinggi kedudukannya apabila kita bercakap tentang keadilan dan melawan kezaliman. Nabi SAW sejak usia muda lagi, sebelum mendapat wahyu pun Nabi sudah begitu committed dan Nabi sudah begitu kuat berpegang dengan prinsip keadilan. Pernah berlaku satu peristiwa apabila musim haji di kota Mekah, banyak kabilah yang datang daripada jauh dan mereka membawa barang-barang yang untuk mereka niagakan selepas ataupun sewaktu musim haji. Dan salah seorang lelaki daripada Yaman, dia datang dan dia simpan barang tu kepada seorang pembesar Quraisy. Dan apabila dia selesai buat haji, dia pergi nak dapatkan balik barang tu, dia telah dizalimi. Orang tu tak nak pulangkan barang dan tak nak juga bagi bayaran kepada barang tu. So dia seolah-olah bawa barang dan barangnya telah dicuri, telah diambil tanpa hak. Dan dia mengadu kepada ramai orang, dan apabila orang tahu yang diadukan itu adalah pembesar Quraisy, sebahagian daripada kabilah kita, bangsa kita, orang parti kita, mereka semua tak layan dan mereka biarkan dia sehingga dia pergi ke satu tempat yang tinggi dan dia bersyair, seolah-olah dia buat satu Facebook post ataupun dia tulis artikel. Konteksnya dulu begitu, tapi dalam konteks Arab ni dia bersyair dan mengadu bagaimana dia telah dizalimi di tanah haram. Dan pada ketika itu ada seorang pembesar yang legend namanya Abdullah bin Jada'an, dan dia pada ketika itu memanggil satu meeting buat pertama kalinya untuk buat satu memorandum bahawa kita bersetuju mulai hari ini kita akan berdiri bersama dengan keadilan kalaupun ia melawan orang kita sendiri. So waktu itu dipanggil beberapa orang dan Nabi SAW pada usia akhir 20-an, awal 30-an begitu, yang masih muda dalam masyarakat tersebut, Nabi turut serta dalam Hilful Fudul namanya, perjanjian yang menuntut menegakkan keadilan ini. Dia ada teknik lah bagaimana mereka memeterai perjanjian tersebut. Dan jauh selepas Nabi mendapat wahyu, Nabi dah melalui fasa Mekah, Nabi dah berhijrah ke Madinah, Nabi SAW mengingat balik peristiwa tersebut dan Nabi kata, kalau hari ini dalam Islam aku dipanggil sekali lagi untuk menyertai satu perjanjian yang mendukung prinsip keadilan, aku akan pergi. Itu lebih aku suka daripada unta merah. Maksudnya Nabi sangat value prinsip keadilan. Dan kalau kita lihat secara praktikalnya sirah Nabi SAW, sukar untuk saya ambil satu bahagian daripada sini dan sana. Kalau kita lihat seluruh sirah itu sebenarnya berjalan di atas landasan menegakkan keadilan dan ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Cuma mungkin saya nak bagi contoh yang kita rasa tak perasan selama ni, itu juga menuntut keadilan. Misalnya satu ketika Nabi pernah dalam perjalanan ekspedisi perang. Ekspedisi perang ni ekspedisi yang serius, ini bukan trip pelancongan, ini bukan jauhlah suka-suka begitu kan, pergi berpiknik. Tidak, ini misi tentera, misi ketenteraan, ada musuh yang kita nak berdepan. Dalam keadaan yang tension dan serius seperti itu, ada ketika Nabi berhenti dan tentera semua sedang berehat dan sebagainya. Tiba-tiba Nabi melihat seekor burung yang seolah-olah menangis, mengeluarkan bunyi bising, berkicau lah misalnya, mengadu bahawa anaknya hilang. Dan Nabi SAW, tapi pada ketika itu, itulah sifat keadilan dan juga rahmah. Keadilan tu di sebalik itu ada rahmah. Dan Nabi SAW tanya kepada para sahabat, siapa yang membuat ibu ini bersedih? Maksudnya siapa yang ambil anak burung dia, kembalikan. So para sahabat, mereka ingat itu satu perkara yang mungkin kecil, tak ada impact. Dan bila Nabi arahkan demikian, mereka pulangkan balik. Bahkan jangan zalimi pun seekor burung. Kan hari ini kita lihat kadang-kadang kat tempat makan ada kucing datang, sebagian orang pergi tendang dia, pergi pijak ekor dia atau perkara-perkara yang demikian. Saya fikir kita perlu didik anak-anak daripada kecil lagi supaya sentiasa bersifat adil, termasuk dengan binatang, termasuk dengan alam ini, dengan tumbuh-tumbuhan. Nabi ada rules dalam perang. Kalau waktu perang tak boleh potong pokok, tak boleh serang rumah ibadat penganut agama lain. Itu semua kerangka keadilan yang luas dan keadilan yang holistik di dalam
dalam Islam. So sama-sama kita hidupkan revive balik spirit ataupun semangat menegakkan keadilan. Jangan kalau orang tu bangsa kita, kalau orang tu mungkin seagama dengan kita, atau dia tu orang parti kita, kita diamkan. Waktu orang lain buat, bukan main kita bising, bukan main kita marah, tapi bila orang kita buat, kita senyap, sunyi pendirian, tidak ada apa-apa teguran. Itu bukan sifat seorang Muslim yang baik. Dan sebagai pengikut Nabi SAW, kita seharusnya sentiasa bersama dengan keadilan dan bersifat ihsan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.